Hai, Assalamualaikum semua. Okey, apa khabar semua hari ni? Juga harap semua sihat dan masih bersemangat lagi ya nak belajar. Okey, so hari ni kita akan sambung topik bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Masih lagi subtopik 1.2, makmal sains anda. Okey, dalam makmal sains anda ni awak akan belajar 3 benda. Okey, yang pertama alatan radas. Okey, awak dah belajar kelas sebelum ni. Okey, yang kedua awak akan belajar simbol amaran dan yang ketiga awak akan belajar peraturan dalam makmal. So hari ni kita akan habiskan yang dua lagi ni, simbol amaran dan peraturan dalam makmal ya. Okey. Okey, semua boleh nampak ya. Okey, ni saya bagi tahu tadi lah. Okey, hari ni kita akan belajar tentang simbol amaran dan peraturan yang ada dalam makmal. Okey, sebelum tu cikgu akan tunjukkan dulu makmal sains di SMK Senawang. Okey, kamu belum pernah masuk makmal lagi kan? Okey, naik sekolah pun belum lagi kan? Hari tu ambil buku teks saja, betul tak? Okey, so hari ni cikgu akan tunjukkan sikitlah gambaran makmal sains sekolah kita ya. Okey, sekolah kita ada 3 makmal sains teras ya. Makmal 1, makmal 2, makmal 3. Okey, yang ini gambar yang pertama ni ialah slide yang pertama ni ialah gambar makmal sains 2. Okey, cikgu bagi contoh sikit sajalah. Okey, ini ialah daripada pandangan meja guru. Okey, ini ialah meja pelajar. Okey, ini ialah gambar Taman Flora Sains. Okey, Taman Sains. Okey, ini ialah koridor makmal kita lah. Okey, yang depan ni warna oranye ni ialah makmal sains 1, biru makmal sains 2 dan pink hujung ni ialah makmal sains 3. Okey, sekarang cikgu tunjukkan sikit video. Okey, tentang makmal kita lah. Okey, ni tempat duduk pelajar, satu meja 4 orang. Okey. Okey, ni ialah taman yang ada di depan makmal sains kita lah ya. Okey, kadang-kadang kalau kelas kadang-kadang kita akan gunakan juga tumbuhan-tumbuhan yang ada kat sini lah kalau kita perlukan. Okey, banyak gunanya Taman Flora Sains ni. Okey, seterusnya, kamu tahu kan, awak dah tahu, dah pernah masuk makmal daripada sekolah rendah kan? Awak tahu makmal bukanlah tempat yang kamu boleh main-main, boleh bergurau-gurau, berlari-lari dalam makmal. Makmal adalah tempat untuk menjalankan eksperimen dan dalam makmal juga ada banyak bahan-bahan yang berbahaya, betul tak? Oleh itu, kita kena sentiasa mengenali simbol yang bahaya di dalam makmal. Jom kita tengok dan kena pasti apa simbol amaran tersebut ya. Kita tahu makmal adalah tempat untuk menjalankan eksperimen. Jadi dalam makmal ni ada banyak radas dan bahan kimia yang digunakan untuk eksperimen. Jadi bahan-bahan tersebut ada bahan yang berbahaya, ada bahan yang tidak berbahaya. Jadi bahan yang berbahaya akan dilabelkan dengan label simbol amaran tertentu. Jadi adalah penting untuk kita perhatikan simbol amaran pada botol dan mengelakkan kemalangan.
Okey, baiklah. Simbol yang pertama ialah simbol bahan merengsa. Okey, kalau awak tengok simbol dia ialah tanda pangkah ni. Okey, bahan merengsa ialah bahan kimia yang boleh menghasilkan wap ataupun wasap. Okey, bahan merengsa boleh memedihkan mata, hidung dan tekak. Okey, jadi mestilah elakkan menghidu wap tersebut. Okey, jadi biasanya bahan merengsa ni kita gunakan di dalam kebuk wasap. Okey. Contoh dia ialah kloroform dan amonia. Okey. Simbol amaran yang kedua ialah bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif, okey, nampak tak simbol ni? Simbol ni biasa kita akan jumpa, contoh kalau kat hospital, kita nak x-ray. Okey, siapa yang pernah x-ray tu awak akan nampak simbol bahan radioaktif ni di pintu masuk tempat x-ray tu. Okey. Bahan radioaktif mengeluarkan sinaran radioaktif. Jadi dia boleh menyebabkan kanser. Okey, contohnya ialah uranium dan plutonium. Okey. Simbol yang ketiga ialah bahan menghakis. Okey, bahan menghakis. Awak nampak tak gambar ni? Simbol dia. Okey, nampak tak permukaan ni dia jadi lekuk. Kalau kena kat tangan pun dia jadi lekuk. Jadi dia simbol untuk bahan menghakis. Okey, jangan sentuh bahan ini. Okey, boleh menyebabkan kulit kita melecur. Jika terkena kulit, cuci dengan air yang banyak. Okey, contoh dia asid pekat dan asid alkali pekat. Okay, simbol yang keempat ialah simbol bahan beracun atau toksik. Okay, nampak tak simbol dia macam mana? Bentuk tengkorak ni kan. Okay, bahan kimia yang beracun atau toksik jangan dimakan, minum, merasa ataupun menghidu bahan yang beracun dan bertoksik ni. Okay, contoh dia ialah merkuri dan klorin. Okay. Simbol yang seterusnya, bahan mudah meletup. Okay, nampak tak ni gambar meletup? Kan? Okay. Bahan kimia mudah meletup. Okay, jadi kena gunakan bahan dengan cermat. Contoh dia gas hidrogen dan gas butana. Okay, simbol yang terakhir ialah bahan mudah terbakar. Okay, nampak tak gambar api? Beza dengan meletup. Meletup tadi gambar nampak macam gambar explosion kan, meletup kan. Okay, kalau gambar mudah terbakar, simbol mudah terbakar dia gambar api. Okay, bahan mudah menguap dan terbakar, jauhkan dari sumber api ataupun haba. Okay, gunakan mengikut arahan. Okay, contoh alkohol dan petrol. Okay, sebab itulah kalau isi minyak dekat petrol tak boleh apa? Tak boleh hisap rokok, okey, sebab itu ialah bahan sumber api kan. Okey, jadi dia boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Samalah kalau dalam makmal. Okey, dalam makmal kadang-kadang kita ada eksperimen yang akan kita gunakan etanol. Okey, etanol ni dia alkohol yang mudah terbakar. Jadi apabila kita handle, mestilah jauhkan daripada sumber api iaitu penuh bunsen. Okey. Okey, seterusnya peraturan dan langkah-langkah keselamatan di dalam makmar yang perlu kita patuhi, kamu semua patuhi untuk mengelakkan kemalangan. Okey. Yang pertama, jangan masuk ke makmar tanpa kebenaran. Okey, maksudnya kalau dah ada peratur daripada kelas nak pergi makmal tu, dah sampai makmal, tengok cikgu tak ada dalam kelas. Jangan masuk makmal dulu. Okey, jangan masuk makmal dulu, tunggu beratur di luar kelas dahulu, di luar makmal. Okey, bila cikgu dah ada, barulah boleh masuk. Okey, yang kedua, jangan mulakan eksperimen sebelum diarahkan oleh guru. Okey, pandai-pandai je nak buat sendiri kan, excited sangat nak buat eksperimen, terus buat dulu. Sedangkan cikgu tak bagi arahan lagi. So kalau salah buat eksperimen nanti macam mana? Okey, baca dan fahami arahan eksperimen terlebih dahulu. Okey, sebelum mulakan eksperimen, biasanya cikgu akan suruh kamu baca dulu buku teks, fahamkan dulu, okey, ikut step by step. Okey, jangan terus buat saja. Okey, nanti awak akan dapat keputusan yang salah lah. Okey. Dilarang mengeluarkan peralatan dan bahan kimia dari makmal. Okey, yang seterusnya, gunakan bahan kimia dan peralatan dengan betul dan cermat. Dilarang makan dan minum, bermain-main di dalam makmal. Okey. Okey, benda ni memang akan cikgu ingatkan banyak kali lah. Okey. Yang paling selalu pelajar suka buat dalam makmal ni main-main.
Okey, masuk makmal berlari-lari, masuk makmal cuit-cuit kawan. Okey, benda ni bahaya jangan bergurau-gurau di dalam makmal. Okey, contoh kalau tengah buat eksperimen, main tolak-tolak dengan kawan. Tertumpah bahan kimia. Kan dah bahaya kat situ. Okey, sebab itulah kamu tak boleh main-main ketika di dalam makmal. Okey, seterusnya cuci peralatan selepas digunakan. Okey, buang bahan ikut kaedah yang betul. Maksudnya kalau cikgu bahan yang kita dah guna tu jangan buang bawah meja, jangan buang dalam sinki. Okey, buanglah dalam tempat yang telah disediakan. Okey, cuci tangan dengan sabun. Okey, seterusnya langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Okey. Yang pertama, jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Okay? Kalau kamu tengah buat eksperimen, yang pegang tabung uji, tengah panaskan sesuatu guna penuh Bunsen, okay? Jangan halakan pada diri dan orang lain. Okay? Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber api. Gunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. Okay. Jangan merasa atau menghidu bau kecuali dibenarkan oleh guru. Okay. Tindakan yang perlu diambil jika berlaku kemalangan di makmal. Okay. Yang pertama, matikan suis elektrik jika berlaku kebakaran dan lari keluar dengan segera. Beritahu kepada guru. Okay. Jangan senyap je buat tak tahu je ataupun takut nak bagi tahu cikgu. No, kena bagi tahu cikgu. Laporkan kepada guru jika ada bahan kimia yang tertumpah, elakkan terkena tangan. Okay. Sebab kita kadang-kadang dalam eksperimen kita akan gunakan bahan yang berbahaya. Okay. Jadi kalau bahan yang tertumpah, tolong bagi tahu cikgu. Okey, so jangan sentuh tempat bahan yang tertumpah tadi. Okey, bilas dengan air yang banyak jika bahan kimia termasuk ke dalam mulut atau terkena anggota badan yang lain. Okey, latihan pengukuhan. Okey, Ahmad terlihat kebakaran kecil berlaku di atas meja makmal. Apakah tindakan yang perlu diambil? Okey, kalau tiba-tiba tengah buat eksperimen, tiba-tiba nampak benda terbakar. Apa yang perlu dibuat? Yang pertama, laporkan pada guru. Okey, laporkan pada guru, itu yang paling pertama. Kemudian, jika boleh tutup bekalan elektrik, tutup. Okey, kalau tak boleh, tak apa. Okey, dengan bantuan guru, gunakan pemadam api yang sesuai untuk memadamkan api. Okey, nampak tak sini dia kata gunakan pemadam api yang sesuai. Okey, sebenarnya kita ada 4 jenis pemadam api. Nanti awak akan belajar semasa di bab 7 nanti. Okey, jadi kalau bahan bakar dia ialah batu, kita akan guna alat pemadam api yang lain. Kalau bahan bakar di kayu, kita akan guna bahan bahan bakar pemadam api yang lain. Kalau yang terbakar tu ialah cecair, jenis cecair minyak, kita akan guna alat pemadam api yang lain. Okey, tak sama ya. Ada banyak jenis. Okey, jadi kalau kamu tak pasti alat pemadam api mana yang digunakan, tak perlu risau. Terus tinggalkan makmal dengan secepat mungkin. Okey, so kalau rasa benda tu bahaya, jangan buat, terus keluar daripada makmal. Okey, faham ya? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, latihan nota saya akan suruh kamu buat, saya akan bagi dalam Telegram nanti. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu ajar pada hari ini ya. Okey, terima kasih semua. Bye.